Assalamualaikum, anda bersama Motor Melayu. Jadi dalam video kali ini kami diberi peluang untuk menguji satu lagi jentera daripada Ducati Malaysia, iaitu Ducati Hypermotard 950 RVE. So saya tak nak cerita banyak, jom kita terus review. Saya ceritakan apa yang best tentang Ducati Hypermotard 950 RVE ni. Jom. Okey, jadi inilah dia Ducati Hypermotard 950 RVE. Saya dah tunggang uji motor ni selama beberapa hari. Saya tak boleh nak bawa lama sebabnya Ducati Malaysia tengah ada promotion tentang motor ni, okey, yang mana kalau korang beli korang akan dapat macam up to free 4 bulan punya installment. Itu kalau korang beli Ducati Hypermotard 950 dan juga 950 RVE ni lah. Jadi itu satu tawaran yang sangat-sangat menarik daripada Ducati Malaysia. Jadi kalau korang nak tahu pergi lanjut, korang pergi terus dia orang punya showroom di Ducati Petaling Jaya dan Penang dan sebagainya. Okay, so apa yang best tentang Ducati Hypermotard 950 RVE ni? Okay, so saya nak cerita sikit. RVE ni adalah bukan variant standard. Standard kita ada 950 Ducati Hypermotard 950 dan seterusnya kita ada Ducati Hypermotard 950 RVE ni, dan seterusnya model flagship kita ada Ducati Hypermotard 950 SP. SP itu adalah variant tertinggi yang datang dengan lebih banyak jajan lah. Tapi kat sini saya nak cerita kenapa Ducati Hypermotard 950 RVE ni saya rasa dah cukup. Okay, yang standard tu mungkin terlampau basic. Yang ini pada saya dah menawarkan segala ciri yang saya nak pada sebuah jentera agresif dan sporty seperti Hypermotard 950 RVE ni. Jadi first kita cerita dulu tentang bahagian enjin. Ducati Hypermotard 950 RVE ni dikuasakan enjin Testa Stretta 937cc secara spesifik L-twin yang menghasilkan sekitar 114 horsepower pada 9000 rpm dan 98 Nm torque pada 7250 rpm. Kalau ikutkan mana yang pengguna Hypermotard yang terdahulu, korang akan tahu akan ada perbezaan horsepower sebabnya jentera ni menghasilkan 114 horsepower, naik 4 horsepower daripada generasi terdahulu yang menghasilkan sekitar 110 horsepower. Kenapa horsepower tu naik? Sebabnya Ducati dah revise balik engine ni, jadi compression ratio dia lebih tinggi. Kalau compression ratio pada generasi terdahulu adalah sekitar 12.6 kepada 1, yang ni sekarang adalah 13.3 kepada 1. Jadi compression ratio dia sangat-sangat tinggi. Sebab itulah hasilnya horsepower yang lebih tinggi. Dan motor ni pada saya masa generasi terdahulu pun dah sangat-sangat agresif, apatah lagi dengan generasi sekarang yang menawarkan 114 horsepower. Now, enjin tu disalurkan kepada transmisi 6 kelajuan manual, okey, yang mana korang boleh kawal dengan penggunaan quick shifter. Yes, motor ni datang dengan Ducati Quick Shifter Evo. Itu antara ciri yang saya paling suka lah pada Ducati Hypermotard 950 RVE. Sebabnya korang dapat power yang sangat tinggi, torque yang sangat banyak, dan dia bagi pula quick shifter. Jadi korang bawa atas jalan, motor ni memang layan habis lah. Straight line, pam, gear up. Lepas tu braking, pam, gear down. Dia punya reaction time antara satu gear ke satu gear tu memang sangat pendek tau. So gear ratio dia agak pendek. Saya agak suka, kecuali di gear 5 lah, 5 ke 6 tu gear ratio dia agak panjang. Tapi apa yang saya lebih ceritakan, dia punya gear change memang sangat-sangat smooth. Itu memang tak dinafikan, segala jentera Ducati dia punya gear change dia memang sangat-sangat layan. So bercerita pula kita tentang bahagian chassis. Chassis dia korang boleh nampak, of course korang tahu ini adalah chassis jenis steel trellis frame, dan dengan dia punya steel trellis tu bolt on lah. Jadi saya memang prefer bolt on daripada one whole piece pakai satu frame yang sama. Frame dia memang pada saya buat motor ni sangat-sangat stable. Tak ada langsung keadaan yang mana saya rasa motor ni hilang balance. Okay, dia punya weight distribution memang perfect. Sebab tu saya cakap motor ni memang sesuai untuk penggunaan harian, sebabnya untuk korang menciluk dan sebagainya, walaupun dia punya handlebar ni agak lebar, agak tinggi, tapi korang tak ada rasa macam overwhelmed lah kalau nak menciluk antara dua kereta tu, terutamanya bila korang nak kat traffic light nak pergi ke depan kan. Okay, so seterusnya
Komponen depan korang dapat suspension daripada Mazzocchi Fox upside down dengan 45mm, okey, dengan jarak pergerakan sekitar 170mm. Okey, Mazzocchi ni memang of course memang Fox package suspension yang sangat-sangat premium lah. Saya memang suka sebabnya setakat ni tak ada lagi suspension Mazzocchi yang mengecewakan saya. Kat belakang kita ada monoshock daripada Sarge, okey. So yang tu pun adjustable, depan pun adjustable. Okey, segalanya boleh diubah dengan dekat atas ni dengan alatan yang betul. Dari segi suspension saya rasa sebagai sebuah motosikal motard, apa yang saya boleh cakap, dia taklah terlampau lembut, dia agak sedikit keras. Okey, jadi itu adalah antara karakteristik sebuah jentera motard ni. Saya agak suka, sebab tu saya cakap dia punya, tapi itulah sebabkan dia fully adjustable, jadi korang boleh adjust mengikut kesesuaian. Macam saya prefer setiap motor tu ada karakter dia. Jadi sebagai sebuah motard, of course saya nakkan sedikit stiffness atau kekerasan tu, sebabnya kita nak bawa agak agresif jika banding dengan motosikal naked, superbike dan sebagainya. Sebab itu adalah tujuan utama atau tawaran paling best lah tentang Ducati Hypermotard 950 ni. Saya rasa kalau korang tanya pun owner-owner Hypermotard yang sedia ada pun, InsyaAllah saya rasa diorang pun berfikir, rasa benda yang sama lah. Sebabnya kita nakkan stiffness tu supaya kita bawa motor ni agak agresif sebenarnya. Sebab motor ni saya boleh cakap dia memang minta nak wheelie memanjang. Okay, kalau silap hari bulan tak kena cara korang pull throttle dengan clutch, memang tayar depan tu akan naik. Sebab itulah karakter dia yang pada saya memang cukup wild, liar. Tapi saya memang suka sebab itulah dia karakteristik Ducati Hypermotard 950 ni, terutamanya variant RVE ni. Okey, jadi kalau korang tengok bahagian depan lagi, motor ni datang dengan package brake Brembo M4 4 port depan berkembar yang dipadankan dengan cakra brake 320mm tak silap saya. Disc brake tu pun Brembo. Okey, belakang kita ada Brembo juga. Single ke twin port saya tak ingat sangat. Braking wise memang saya rasa ini antara one of the best lah. Saya tahu beberapa motor lain juga ada datang dengan Brembo M4, tapi setting yang ada pada Ducati Hypermotard ni memang combination yang sangat menarik. Sebabnya Brembo M4 ni memang dia menghadirkan cekaman yang sangat bagus. Jadi pada sebuah motosikal yang agresif seperti Ducati Hypermotard 950 RVE ni, memang kita perlukan package brake yang sangat-sangat efisien. Jadi Brembo M4 tu memang melakukan tugas yang sangat-sangat baik lah. Kalau yang korang pergi yang SP, tak silap saya SP yang flagship tu datang dengan brake caliper Brembo Style 5. Jadi yang tu lebih up lagi lah. Tapi pada saya cukuplah dengan Brembo M4 ni, dia melakukan tugas dengan baik, tambah dia berkembar bukannya single kan. Dan seterusnya bahagian tayar, kita dapat rim 17 depan belakang, depan 120/70, belakang 180/55. Jadi itu standard lah, combination tayar yang sangat-sangat baik. Dan of course tayar ni pula dipadankan dengan Pirelli Diablo Rosso 3 secara standard. Jadi korang boleh imagine lah kombinasi rim 17, tayar Pirelli Diablo Rosso 3, brake kaliper Brembo ni. Jadi semua ni menghadirkan gaya tunggangan yang agresif, yang lasak, yang memang layan lah. And motor ni memang korang boleh ambil corner, memang boleh layan corner seperti semana-mana motosikal jenis motard ni. Itulah tujuan dia. Okay, macam saya cakap di awal video, saya memang beri penekanan lah sebab naked ada cara dia, superbike ada cara dia, motard is very very different. Siapa yang kaki supermoto dan sebagainya memang akan appreciate motor Ducati Hypermotard 950 RVE ni lah. Okey, jadi selain tu juga, of course kalau kau nampak belakang, kita ada single sided swing arm, ciri yang sangat ikonik pada mana-mana jentera Ducati, terutamanya Ducati Hypermotard ni. Okey, rim belakang jenis 3 belah bentuk Y. Okey, lepas tu korang ada twin exhaust, betul-betul duduk bawah seat. Memang saya suka twin exhaust yang shape dia macam ni pada sebuah motosikal motard. Twin exhaust bawah seat macam ni memang perfect. Kita boleh tengok dalam seperti Aprilia Dorsoduro 1200, Aprilia Dorsoduro 750. Twin exhaust bawah seat pada sebuah jentera motard memang combination yang sangat-sangat best. Dia buat motor tu nampak extra agresif, extra garang, extra jahat macam saya cakap tadi kan. Okey, seterusnya
pada Ducati Hypermotard 950 RVE ni, antara perbezaan dengan versi standard, korang dapat seat, flat seat yang lebih gaya motard ni. Jadi kenapa flat seat? Flat seat ni memudahkan untuk korang, kalau korang bawa sepeda motor, korang tahu yang mana korang banyak bergerak untuk anjakkan badan ke depan dan anjakkan badan ke belakang mengikut kesesuaian. Jadi sebab itulah RVE ni datang dengan package seat dual tone, siap ada imprint Ducati atas ni. Okey, yang jenis flat ni. Saya memang suka seat ni sebabnya bila macam saya cakap tadi, kita nak adjust badan dengan lebih mudah ke depan ke belakang mengikut kesesuaian. So apa yang Ducati bagi pada Ducati 950 RVE ni memang pada saya satu bonus lah. Memang dia membuatkan pengalaman menunggang tu jauh lebih best. Okey, bercakap tentang seat, korang mesti nak tahu kan berapa ketinggian tempat duduk dia. Okey, saya buat perbandingan macam ni lah. Kalau Suzuki V-Strom 800DE, motosikal adventure yang memang selalu terkenal dengan kedudukan tinggi itu adalah sekitar 855mm. Ducati Hypermotard 950 RVE datang dengan ketinggian tempat duduk sekitar 890mm. Jadi dia memang agak tinggi. Saya ketinggian 175cm, berat 88 kilo pun kaki masih lagi tiptoe bila sebelah baru boleh turun habis lah. Tapi kalau dua-dua turun memang tiptoe sangat. Sebabnya sebuah jentera motard macam ni memang kebanyakannya memang sangat-sangat tinggi. Itu antara karakteristik sebabnya korang nak bantai corner dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia kedudukan dia sangat tinggi. Tapi tinggi bagus sebabnya korang rasa kawalan dia sangat-sangat baik. Lepas tu tambah pula dengan berat keseluruhan jentera hanya 186kg. Jadi dia punya motor ni memang sangat-sangat ringan, ditambah dengan 140 horsepower gabung dengan berat 186kg tu, motor ni memang, sebab tu saya cakap dia memang nak wheelie sepanjang masa. Kalau tak betul caranya korang bawa motor, memang akan terangkat lah tayar depan tu. Dan of course, saya dah cerita semuanya. Kita nak cerita tentang package elektronik yang ada pada motor ni. Of course, seperti mana-mana jentera tawaran Ducati, memang setiap jentera Ducati datang dengan package elektronik yang banyak lah. So, pada Ducati Hypermotard 950 RVE ni, kita ada cornering ABS, kita ada wheelie control, kita ada traction control, okay? Dan yang semuanya korang boleh kawal menerusi panel meter TFT 4.3 inci ni. Okay, 4.3 mungkin tak besar sangat, tapi pada saya dia punya meter ni sangat clean. Dia tak sibuk sangat, tak busy sangat, korang mudah nak baca. Tapi of course, sebagai sebuah jentera Ducati, yang tak ada dekat sini adalah fuel gauge lah. Jadi macam biasa, kalau nak tengok minyak tu, korang just kena guna cara tradisional, ambil kunci, buka tank dan usha dan goyang-goyang kat dalam tu untuk korang tahu berapa, sama ada minyak korang ada lagi ke tak ada. Pada saya itu bukan satu masalah. Lupa saya nak cakap, dia punya TFT ni walaupun 4.3 inci, tapi korang boleh sambung pada telefon pintar korang nak tengok jawab call, message dan sebagainya. Jadi secara overall memang package yang ditawarkan pada Ducati Hypermotard 950 RVE ini memang serba lengkap lah. Saya dah bawa motor ni selama beberapa hari. Memang every minute saya bawa motor ni memang saya rasa happy gila, because saya memang, macam saya cakap di awal video, kalau korang tengok, saya dah mention yang Ducati Hypermotard ni 950 adalah antara jentera impian saya. Saya memang daripada banyak-banyak motor yang ditawarkan Ducati, Ducati Hypermotard 950 ni antara saya punya dream bike lah, okay? Yang ada dalam bucket list saya. Memang ini antara idaman. Saya memang suka jenis motard seperti Hypermotard 950, Dorsoduro dan sebagainya. Tapi of course, Ducati Hypermotard ni berada dalam kelas dia yang tersendiri. Okay, so sebelum tu saya nak cerita sikit. Kalau korang nampak kat bahagian panel badan ni ada tulisan Hyper besar-besar ni kan. Ini sebenarnya rekaan ni dah Ducati tayang pada jentera konsep yang ditayangkan sekitar 2019 tak silap saya oleh Ducati Style Center. Jadi diorang bawa elemen yang ada pada jentera konsep tu bawa pada Hypermotard 950 ni. Pada saya, grafik Hyper ni memang menonjolkan lagi lah elemen jahat pada Ducati Hypermotard 950 RVE ni. Sebenarnya tahun ni 2023 Ducati ada kemaskini Hypermotard 950 RVE ni dengan pilihan warna baru lah, graffiti combination colour dia lebih gelap berbanding ni. Yang macam ni kalau nampak lebih banyak merah kan, yang tu lebih banyak hitam dan kelabu. Tapi sama juga, dua-dua nampak jahat. So secara overall, saya dah pakai motor selama beberapa hari. Saya boleh cakap every minute saya enjoy. Kalau korang tanya selesa atau tak, pada saya cukup selesa untuk urban dan city riding. Kalau long distance riding, mungkin
flat seat macam ni akan tak berapa nak selesa lah. Mungkin kena pakai yang lebih seat yang lebih atau saddle yang lebih plushy atau lebih tebal lah. Sebab flat seat macam ni lebih sesuai untuk tunggangan yang tak jauh sangat. Okay? Tapi saya rasa kalau setakat nak stop every time tu mungkin tak ada masalah. Okay. Kalau korang perhatikan dekat bahagian depan ni, dia tak ada sebarang windshield dan sebagainya. Memang just ada satu panel kecil untuk protect meter. Jadi bila korang bawa, rintangan angin tu memang korang rasa semua sekali lah. Semua dia bagi. Korang bawa setelah tepi tu lah, saya speed dalam 17, 18, barulah korang rasa rintangan angin yang sangat kuat. Tapi bawah sikit daripada tu tak ada masalah. Di bahagian depan kita ada handguard lagi untuk protect tangan. Okay, misal kata daripada batu ke dan sebagainya. Tapi itulah, handguard ni tujuannya untuk protect tangan. Tapi dekat sini juga ada lampu signal indicator. Jadi saya tak tahu sama ada itu satu gabungan yang bagus lah. Okay? Sebab handguard ni selalunya kita nak protect tangan daripada batu dan sebagainya. Tapi bila letak signal indicator kat sini, mungkin boleh letak ke apa, saya tak tahulah. Okay? Tapi itu bergantung pada keadaan. Motor ni tak ada quick shift, tak ada quick shifter. Quick shifter ada, tak ada cruise control. Of course, mana-mana motosikal hypermotard pun tak ada cruise control. Dan di bahagian handlebar ni memang sangat clean. Dia tak terlampau serabut sangat. Tu yang saya suka. Dan of course, macam saya cakap tadi, motor ni masih lagi dihidupkan dengan mechanical key. Okay, bukannya keyless. Saya memang suka pakai kunci. Ya, orang tanya mechanical key tu apa kan? Kunci. Saya suka pakai kunci sebab ni dia buat rasa bila masuk pusing. Korang dengar segala fuel injection, minyak naik tu, memang dia buat rasa lebih feel lah. Okay, jadi apa lagi yang saya berceritakan? Tangki 14.5 liter. Jadi pada saya memang cukup bagus lah. Anything yang above 12-13 liter memang sangat-sangat bagus. Pada saya 14.5 ke atas memang saiz kapasiti tangki yang sangat-sangat ideal. Jadi minyak jimat dan sebagainya. Of course, bila cakap pasal minyak, fuel gauge tak ada macam saya cakap tadi. Jadi bila minyak habis, dia akan bagi tahulah kat situ. Jadi korang kena pergi isi. Apa lagi saya berceritakan? Enjin ni panas tak? Panas bila korang berhenti dekat traffic light. Bila korang letak kaki dekat sini, korang akan rasa heat tu. Tapi heat tu tak naik, bukan naik pada bahagian tinggi macam ni. Bila korang letak kaki sini, dekat bahagian ankle tu, korang akan rasa sedikit panas. Tapi kalau korang pakai riding boot, contoh seperti street boot ke touring boot ke, korang takkan rasa panas tu, kecuali korang pakai sneakers lah. Okay, wife saya pun dah try duduk belakang. Saya bawa dia. Okay, yang ni pillion punya foot pad. Pillion punya foot pad ni kalau korang boleh tengok, memang boleh tanggalkan lah, tak ada masalah. Okay, wife saya duduk belakang. Dia kata of course seat ni agak nipis, tak tebal. Okay, sebab dia first time naik motor motard macam ni. Tapi dia kata memadai lah kalau setakat nak ride, pergi dekat-dekat. Kalau jauh sangat tu mungkin dia pun rasa annoyed. Sebabnya flat seat ni dengan torque yang tinggi 98 Nm, bila korang stop dan go, memang passenger belakang tu dia akan rasa macam nak tercampak. Jadi saya recommend kalau korang nak enjoy motor ni, jangan bawa pillion. Jadi korang boleh cabut terus ni. Right? Orang rumah pun percaya korang tak ada bawa awet lain kat luar sana. Selain daripada tu, exhaust, twin exhaust bawah seat ni rasa panas tak? Tak berapa, sebab saya lebih banyak rasa panas daripada bahagian enjin. Saya rasa heat shield ni dah jalankan tugas dengan baik. Belakang, depan lampu LED penuh. Dekat bahagian depan ada DRL. Okay, jadi memang combination yang sangat cun lah. DRL tu buat nampak motor ni lebih garang. And then of course, mana-mana motosikal hypermotard pun datang dengan big kat depan ni, gaya supermoto ni. Jadi itu antara elemen yang membuatkan motor ni sangat cantik. Okay, macam saya cakap, memang saya suka gila lah Ducati Hypermotard 950 ni. Kalau diberi peluang untuk uji lagi, saya ambil. Okay, walaupun dah review, saya ambil. Sebab motor ni memang sangat-sangat enjoyable. Saya rasa siapa-siapa owner Hypermotard pun akan agree dengan kenyataan saya ini. Jadi itu sajalah review kami di Motor Melaya mengenai Ducati Hypermotard 950 RVE kali ni. Sebelum tu mesti korang nak tahu harga dia kan. Okay, so macam saya cakap tadi di awal video, ada 3 varian ditawarkan untuk pasaran tempatan. Kita ada Ducati Hypermotard 950 standard, iaitu sekitar 85,000. Kita ada Ducati Hypermotard 950 RVE, yang ini adalah 90,900. Okay, dan seterusnya varian SP, yang tu lebih tinggi, spek lebih tinggi, ciri lebih premium, yang tu datang dengan harga sekitar 128,000. Tapi macam saya cakap, korang tak perlu ambil SP, korang tak perlu ambil standard. Cukuplah dengan RVE ni, sebab
memang layan. Okay, so macam saya cakap, kau cukup dah Brembo M4 caliper, Brembo master cylinder, Brembo hydraulic clutch, semua dah cukup. Mazzocchi Fox upside down belakang, monoshock daripada Sarge, fully adjustable. Jadi motor ni datang dengan package yang dah cukup bagus dah. Okay, tapi kalau korang rasa nak lebih up lagi, korang boleh pilih Ducati Hypermotard 950 SP tu. Tapi pada saya ni saya dah cukup lah. Kalau ikutkan saya tak nak hantar balik lah. Tapi kita kena hantar juga, nak buat macam mana. Orang kata kebenaran tu selalunya memang menyakitkan. Ambil kau. Saya jarang-jarang bagi buat macam tu kan. Tapi itulah dia Ducati Hypermotard 950 RVE ni. Macam biasa, kalau rasa ada maklumat lain atau saya ada tertinggal, korang boleh layari www.motorrad.net. Kat situ ada lebih banyak info yang lebih terperinci. Tapi insyaAllah saya dah explain segala secara terperinci lah. Okay, dan of course jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Lebih banyak korang subscribe, lebih banyak konten kita keluarkan. Jadi lepas ni kita nak review motor apa pula? Tunggu je lah. Alright, jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.